Hai, apa khabar? Saya Alexander Muta dan hari ini saya akan menjawab satu soalan mengenai sakit dada yang merebak ke belakang. Saya telah menerima banyak soalan, bukan sahaja di ruangan komen video-video terbaru, tetapi juga di semua video yang kini sudah lebih daripada 120. Jadi, memang banyak soalan, saya tak mampu untuk beri respons kepada semua orang malangnya. Tapi, apapun, ya hari ini soalan yang saya akan jawab adalah daripada Lady Anne Elves. Dia kata begini, "Hai, selamat pagi. Suami saya rasa sakit di bawah dada dan sakit itu merebak ke belakang sebelah kanan. Apa puncanya?" Baiklah Lady Anne, begini ceritanya. Ada banyak perkara yang boleh menyebabkan atau menyumbang kepada sakit itu. Betul tak? Kalau ia di sebelah kiri, ia sedikit lebih membimbangkan. Kenapa? Sebab jantung berada di sebelah kiri dan memang biasa sakit retrosternal macam ni kan. Sakit dada ni yang merebak ke belakang, ke skapula atau sampai ke lengan kiri mungkin merupakan isyarat yang dihantar oleh jantung supaya anda beri perhatian. Buat penilaian. Okey. Oleh kerana sakit suami awak di sebelah kanan, ia membuat kita berfikir tentang bahagian lain dada. Bahagian lain, diafragma kan? Itu berkaitan dengan hati. Saya bukan nak kata hati suami awak ada masalah, tapi gangguan mobiliti, perubahan pergerakan hati biasanya menyebabkan sakit ringan di kawasan ini. Di bawah dada dan kadang-kadang merebak ke belakang. Okey. Satu lagi kemungkinan ialah masalah pada mobiliti tulang rusuk. Tulang rusuk ada di kedua-dua belah sini kan? Bayangkan setiap jari saya ini adalah satu tulang rusuk. Jadi, tulang-tulang rusuk ini perlu terbuka ke depan dan ke sisi, terutama tulang rusuk bahagian bawah ya, di bawah dada. Ia perlu terbuka ke depan dan ke sisi secara simetri. Apabila ada tulang rusuk yang tidak bergerak dengan baik, ia akan mengganggu pergerakan dan menyebabkan sakit tulang, sakit pada tulang rusuk itu sendiri kan? Sakit otot atau kadang-kadang ada juga saraf kecil yang terjejas, terhimpit yang menyebabkan rasa sakit yang mengganggu ini. Baik, penting untuk suami awak buat penilaian dengan osteopat yang baik untuk lihat apa yang mungkin menyebabkan atau mempengaruhi menyumbang kepada sakit ini. Dalam kebanyakan kes, ini perkara yang mudah ya. Tapi memang patut dinilai juga. Sekarang, apa yang awak boleh lakukan? Atau sekurang-kurangnya beri panduan? Kongsi video ini dengan suami awak ya. Atau kepada sesiapa sahaja yang rasa sakit yang serupa. Awak boleh buat perkara berikut. Letakkan tangan di sini, bawah dada ni, dan bernafas. Perhatikan pergerakannya. Bukan itu bernafas secara paksa. Bukan untuk penuhkan atau kosongkan sekaligus. Cuba tarik nafas lebih panjang. Kamu akan rasa pergerakan tulang rusuk pada tangan kamu, betul? Tulang rusuk harus naik. Seperti yang saya katakan, ke depan dan ke sisi secara simetri. Maksudnya, sama di kedua-dua belah. Jika sebelah kanan tidak terbuka, maksudnya, jika suami kamu bernafas dan buat begini, hanya sebelah sahaja yang terbuka, itu tanda bahawa tulang rusuk tersebut perlukan pergerakan. Tulang rusuk dan diafragma juga ya. Apa yang boleh dilakukan untuk memperbaikinya? Anda baring di sebelah kiri dengan sebelah kanan menghadap ke atas. Anda juga boleh letakkan lengan di sini di atas kepala dan cuba bernafas sambil arahkan nafas ke bahagian kanan ini. Saya akan berdiri, tapi bayangkan saya sedang baring. Ini katil saya di sini. Saya baring. Jadi, tengok. Saya baring di sini, lengan di atas sini dan bernafas sambil cuba angkat tulang rusuk bahagian bawah di sini. Tengok. Dan ingat, ini adalah pernafasan yang panjang ya, hampir jatuhkan kamera. Kasihan telefon bimbit tu. Ini adalah pernafasan yang panjang. Jadi, anda akan bernafas dengan cara seperti ini. Pada mulanya, mungkin sukar untuk menggerakkan bahagian ini. Tetapi teruskan. Ini bukan soal kekuatan, tetapi soal cara. Jadi, mula lakukan pada kali kedua atau ketiga anda mencuba senaman ini, anda akan lihat ia mula bergerak. Anda juga boleh gunakan tangan ini daripada melintasi kepala, letakkan saja ia berehat di atas tulang rusuk di sini. Dengan cara ini, anda akan dapat merasai pergerakan tulang rusuk dengan lebih baik. Lakukan ini 2 atau 3 kali sehari. 3 atau 4 minit sudah lebih daripada cukup untuk mengembalikan pergerakan tulang rusuk yang seimbang. Dan apabila tulang rusuk bergerak secara simetri, ini bermakna selain daripada tulang rusuk itu sendiri sedang bergerak, diafragma juga berfungsi dengan lebih baik dan organ-organ yang terhubung secara langsung dengan diafragma, terutamanya hati di sebelah kanan dan perut di sebelah kiri, mempunyai mobiliti yang baik, memuaskan.
Okey, saya harap saya telah membantu suami awak. Dan sesiapa sahaja yang mengalami sakit di tulang rusuk, sakit yang merebak ke belakang, betul tak, yang mengikuti garisan tulang rusuk, tapi ingat bahawa penting untuk anda buat pemeriksaan, betul tak? Kerana selalunya kesakitan ini boleh berpunca daripada beberapa masalah lain. Jadi, saya akhiri di sini. Salam hangat dan jumpa lagi. Sari kata.